ketak maksudnya nah. Saya tak Malaysia lagi ni, jadi dulu nak Malaysia dulu. Hang. Apa setengah ni masuk main tu, dia nervous sikit main. Excited. Tak apa lah, berani juga sebut nak solat. Saya rasa macam mana, bersalah dengan Tuhan. Sebab kita dah bohong lama dah. Alright. That sounds good. Bila orang jujur, saya pun seronok sembang. Dapat saya pakai orang masuk buat semayang. Dan mereka tak tahu liku-liku dalam semayang tu. Okey. Okey. Baik. Okey, baik. Saya main juga nak pecah benda ni. Nak letak di mana hamba. Nak letak macam mana abang sebut. Saya tulis. Saya ikut apa yang abang Pat cerita dalam video. Tapi saya rasa saya lemah sangat. Saya tak boleh pergi kat abang Pat. Jadi abang Pat main sini satu benda yang best bagi saya. Setengah orang tengok aku sebagai orang sesat, orang tak tahu arah. Faham? Setengah orang tengok aku macam hang tengok lah, hang rasa seronok dia. Ada setengah orang jumpa Ustaz Bekah, dia rasa best. Ini persepsi masing-masing. Ya. Aku main semata ni pun beberapa kali lah main. Tapi kadang pergi kami kafe ni, sini kali pertama. Sebab dari sudut jualan tak tahu mana pun. Sebab orang dah beli buku kan. Ya. Tapi bagi aku dari sudut meet and greet, jumpa, sembang, macam hang cakap Ustaz, macam tu. Keliru nampak. Banyak sangat liku-liku jalan-jalan nak pergi kat dia. Keliru dari sudut perjalanan hidup ke dari sudut ilmu? Dari sudut ilmu. Dari sudut apa agama yang bapak kata. Tapi tengok balik kan, kita mengaji sekolah telah diajar agama. Tapi kesudahan dia bila diarah atau diminta atau disoal atau ditanya dengan ikhlas, suruh berjujur, memang akan jadi kucur kacir. Bila tanya bab solat, bila berjujur tak pernah khusyuk. Tak pernah sekali pun khusyuk dalam hidup. Tapi tak ada orang bersoal. Betul tak? Bila ada orang bersoal, ada orang ketengahkan benda-benda yang dalam Quran tulis yang orang tak kisah, yang orang langkah. Jadi benda macam ni yang buat rasa makan dalam. Macam boleh. Baru sangat saya tanya soalan mengenai zat sifat. Dia kata zat hanya Allah Ta'ala, dia tak meliputi alam katanya. Jadi saya keliru. Macam mana dia kata macam tu? Quran tulis lagu lain. Dia kata Allah tak menyatu dengan alam sebab alam tu makhluk, nampak? Jadi saya kata macam mana nak sebut dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Kita nak letak macam mana ayat tu? Itu sebab ada zat yang boleh kita proses melalui dikeranakan oleh satu kerana. Dia ada wadibal wujud, dia ada wadatul wujud, dia ada zat mukaddim. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita bertanya ustaz yang mengaji tasawuf, baik. Kalau ustaz yang makrifah, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu menyeliputi 7 betala langit, 7 betala bumi dan barang seisinya. Dan dalam surah Quran dia kata, contoh dia dalam surah Fusilat ayat 53. Fusilat
surah ke-41 ayat 53. Cuba baca, ada cari. Tak lah according apa yang dia cerita tadi lah. Silah. Guru tu kata apa, dia tak menyeliputi alam. Hari ni kita tengok ayat tu. Ada Quran. Dia surah 51. 41. 41 ayat 53 54. Ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Bawah satu ni 54. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang kufur ingkar sentiasa berada di dalam syak ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya akan Tiap-tiap sesuatu. By any means necessary. Tiap-tiap sesuatu lah. Sebab kita telah diajak menurut kurus Rabu. Banyak sangat Bapak. Perjalanan saya kalau kata nak cerita mungkin tak masuk akal. Kosong kan? Tapi saya sampai mimpi Bapak. Mimpi lagu mana? Aku sebenarnya kau nama apa? Nama Jan. Jan, aku sebenarnya tak ada apa aja. Aku tak ada apa tu Jan, jangan fikir saya. Aku ni tak ada apa tu Jan. Aku cuma berjujur dengan diri aku lah. Faham? Bila kes aku kena macam-macam dulu, jadi aku tak ada jalan, tak ada orang tolong. Aku terkapak seorang-seorang waktu kes aku dulu, kemudian dituduh sesat. Tapi bila aku kaji balik, no. Ini semua perjalanan dan kisah-kisah. Di dalam kisah hidup kita ada buat salah, dan orang lain pun ada buat salah. Dan kita buat salah bersangkutan dengan orang lain juga kadang-kadang. Dan sebegitu juga dengan orang lain, ada buat salah bersangkutan dengan orang lain. Dia bersangkutan dengan aku juga. Dia pun menuduh aku sesat. Salah mereka menuduh aku sesat. So aku tak boleh merajuk, membuat diri rasa seksa, sakit disebabkan apa tu tuduhan mereka. So aku bangun, aku bercerita pasal apa yang aku faham, bercerita apa yang pernah diajar oleh aku, dan mencari di manakah babak-babak yang dituduh sesat oleh mereka. Tetapi di dalam menterjemahkan suasana itu, aku bercerita. Tapi yang duk masuk, duk tuduh pasal rambut, duk masuk, duk hentam pasal gelang. So it is out of issue lah. Penzahiran tu tak mau. Sebab yang jenis-jenis tu is not my playground lah. Faham? So I buat tak tahu lah.
Tapi kalau dulu orang duk tuduh macam mana hang semayang ni apa dulu masa awal tahun 2010 lepas ayah meninggal. Setiap soalan aku jawab. Azali Aminah tidur aku terus jawab. Esok pagi tengok soalan dia tu 4 orang lain. Jawapan aku 90 orang lain. Jadi di situ aku terkejut. Aku nampak, wow, I'm not alone here. I'm not lonely. Aku tak sendiri di sini rupanya. Di mana mereka ni selama ni? Orang-orang makrifah, orang-orang tasawuf, orang-orang yang nak mengenal Tuhan ni, mana mereka? Sekian lama aku dah ingat aku sendiri dalam koplah, dalam susah. Dituduh sesat. Rupanya mereka tu ada. So it give me courage bagi aku untuk continue benda ni. Walaupun nampak sendiri, tapi aku tahu behind aku banyak orang. Kadang aku buat show, mereka main. Sekejap dekat nak keluar, mereka main salam. Dia kata saya mengaji kat Suhang, nampak semua ni macam apa main. Macam hang cerita tak ada nak buat insya amai dah. So benda macam ni bagi aku nampak it is happening. It is happening. Penting. So macam hang beritahu sebab lah apa semua ni. Macam hang beritahu doa nak jumpa. Aku bukan rasa terharu. Aku rasa sedih. Macam ni yang aku paparai hang sampai berdoa tu teruk. Sebab hang nampak lain. Tidak apa yang nak cari tu. So di Malaysia benda ni berlaku lama. Orang tak tahu. Suasana bab pakcik ni siapa ni? Oh, bapa pakcik ni. Susah nak kenal orang yang Itulah aku cakap. Nak mengenal Allah ni senang saja. Tapi nak mengenal orang yang mengenal Allah ni payah sikit. Oh, pakcik ni. Aku kalau orang tua main macam ni, umur 80, 70 ni aku risau sikit. Kita nak tekan pun kita takut, faham tak? Tetapi itu, kalau muda-muda macam pun senang. Tapi kalau main umur 80, 70, kalau kita nak proses bab semayang pun kita tak lama. silap di mana yang penekanan tak ada belum. Tu lah satu rintihan yang dahsyat. Satu rintihan yang maha dahsyat setelah aku buat tour ni. Pusi Malaysia. Ni nak masuk tour yang ketiga Pusi Malaysia. Bunia tak fikir kos. Banyak orang dari Sarawak panggil, Sabah panggil kos. Penerbangan satu, barang-barang lagi satu. Anak jual pedik buku. Kalau aku ni millionaire, contohlah kata buku meletup. Kami Di Europe ni, buku nak masuk UK dengan US. My name is Muhammad ni version English. Tapi dia tebal sikit pada yang hang baca ni tebal sikit. Aku terpaksa masuk lagi detail. Pecah bab nafsu, apa-apa lapis, pecah bab tu, pecah bab saya. Masalah senang. Melayu saya ikut mana pun. 5 waktu tu. Dia ikut tu. Saya nak cakap, kenapa tak bersoal dengan orang makrifah tentang daimun dan khosyiun? Kalau orang makrifah nanti bersembang apa bab fa'ilun, takut tak lepas. Betul tak? Pasal sebelum tu pun kita duduk dalam situ. Satu perasaan yang dahsyat bila saya tengok video Pampat nak pisah dengan Aminah di sana, di Jerman. Aminah bawa Biasa. Saya rasa satu Aku perasaan jumpa banyak bapak menangis. Ada satu tu abang tu bangsa duk, badan bosong apa semua macam-macam aku dia cerita dia keluar air mata. Masa tu dia ada kat airport California. Dia tengok tu, dia pun tinggal anak dia. Anak dia ada Malaysia lah, dia ada kerja sana.
Dia kata dia keluar air mata macam nak lari balik lah jumpa anak dia. Padahal dia baru sampai, tak sampai 3-4 hari je. Dia nak kena duduk 2 bulan. Balik Mairah lah. Masa tour ni lah. Dia cerita kat saya selepas dia tengok di sana. Sebab benda kalau bersangkutan dengan hati, atau serup main lah badan besar mana pun. Dia Macam kita nak dapatkan, macam kami lah orang yang tak kira apa ni, nak dapatkan Qasyi'un tu macam mana lah sama dia. Kalau kata dah imun tu mungkin mengambil berat sangat ataupun mungkin rumit lah. tak ada rumit lah. Apa yang rumit lah? Yang tu yang lagi mudah pada Pak Ilun ni. Apa itu berdiri antara dua ni? Ya. Sebenarnya solat yang paling payah, yang paling tinggi sekali Pak Ilun yang baru buat ni. Taknya berdiri antara dua ni apa tak tahu. Masuk lagu tu lah. Ya. Pak Ilun, Daimun tak ada masalah. Pasal Daimun hang tak boleh buat. Tak ada siapa boleh buat. Untuk dapat Daimun tu, kamu kena mengenal Allah. Bila mengenal Allah, binasa diri. So how do you continue life after there's no more you? Bila azan, hayya 'alal solah, hang jawab apa? Apa dia makna dia? So siapa yang buat tu? Hang. Benda ni bila kita proses sifat 20 dan kita dapat jawapan dia dengan senyum. Itulah yang kita semayang ni tak dapat kasih sayang Allah kan. Kasih sayang Allah tu dekat hilang. No, itu tak tahu soalan tu dapat di mana. Soalan yang pertama ni. Duduk sini. Tak apa duduk. Tarik meja. Mai tak ada, suara aku pun cakap ni lah. Limited dah suara. Dah betul tak? Pasal kita mai kedai makan, kita buat, tak tahu kata orang mai ada yang nak makan tak ni. Tak apa. Ya. Ha? Sembang-sembang ya. Sembang santai-santai. Lepas tu bila tanya bab Daimun ni, macam mana kita nak bawa? Sebab bila kamu mengenal Allah, tiada lagi dah selain berumah muka. Jadi bila nak semayang pula dikata zatu solah tu apa ni apa semua, ni semua proses untuk menampakkan bahawa hang tu tak ada, memang tak boleh nak buat dan tak mampu buat. So siapa yang mampu buat? Kalau yang mampu tu pula bila dia buat? Setelah awak kenal Tuhan, dah Daimun tu telah ada dalam setiap segenap umat manusia. Setiap umat manusia tu ada dia punya department part of God himself, messenger himself ada. Tapi masalah kenal tak kenal, tak tahu. Yang kata selalu lebih kan pasal nak tuju kat siapa, nak pergi kat siapa, kalau nak pergi kat dia, tapi dah kita tak boleh sampai. Sebab tu macam rumit. Tak mahu cakap lah macam hak yang apa dengan Abang Hadi tu kan, Abang Hadi Minallah kan, langsung Dia kalau dah sebut nama dia, saya cerita suatu benda yang berlaku dengan Abang Hadi tu sangat menyayat hati saya. Dia mai jumpa saya dekat airport. Dia menyerah diri dia, seolah-olah dia kata Allah hantar dia jumpa saya. Dia bercerita semua nak apa dia nak tolong, itu ini apa semua, berjanji ni ya Allah. Itu saya cakap, position orang berjanji, dia boleh berjanji kepada saya. Position percaya kat kita. So bila orang berjanji apa-apa, tanya diri, nak percaya tak percaya, betul ke macam ni? So tiba-tiba dia open je dia nak cari crowd melalui channel saya. Baru saya sedar. Lepas tu dia tuduh
dia tak boleh kawan dengan saya, nanti orang kata dia pun tak semayang. Padahal hang bercakap pasal daimun dengan aku, hang bercakap pasal rosyun, hang bercakap aku bukan hamba, aku bukan ini, aku bukan Tuhan, aku bukan semua macam-macam cakap. So saya pun tak tahu kenapa dia memilih untuk memusuh dengan saya. Saya pernah tanya dia kenapa buat kat anak saya macam tu, awak janji nak bagi ni, saya pun telefon anak, dia kata telefon mereka sekarang kan, barang sudah sampai Jerman. So kita pipi, tuan kedai tu kata tak ada. Lepas tu saya balik, selepas tu dia mai jumpa saya di Pulau Pinang. Satu pagi tu orang lain duduk tidur, saya panggil dia pergi makan roti. Baru saya tanya dia, kenapa abang buat lagu ni kat anak saya? Sampai anak saya tengok saya kata, kawan hang tipu hang. Kalau dia tengok saya, dia kata Allah yang nak uji anak, bukan. Macam mana boleh letak lagu tu, budak macam tu punya kecil. Satu Malaysia sayang Aminah Hazali, boleh betul hang buat lagu ni kat mereka. Tu dah fikir balik tak apalah, ini bukan ujian bagi aku. Dia main bersungguh-sungguh, dia pergi pun bersungguh-sungguh. Pergilah. Sebenarnya perjalanan je. Bila hang dalam berjalan ni, hang jumpa macam-macam orang. Sebabnya mereka nak rapat kita, mereka berjanji macam-macam. Kita pun bagi peluang. Kita bagi peluang dekat setiap orang. Aku bagi peluang. Siapa saja nak rapat dengan aku, rapat. Tapi kalau hampa buat sesuatu, aku ambil surah 7 ayat 99. Itu saja. Sebab Tuhan segala nasihat dalam Quran tu lengkap, tepat. Bab semayang ke, bab ni bab semua. Aisyah. Bu. Makan lah. Sila. Aku tak tahu pasal apa kamera ni. Handphone ni aku beli iPhone 7 lah. Lepas tu dia punya 200 lebih, 251 gigs. Besarnya lah, yang paling besar. Tapi dia punya live selalu tersangkut-sangkut. Saya buat line. Latest update tu ada yang sangkut-sangkut juga. Dapat part tertentu dia dia jam kan. Line lah. Pasal aku pakai ni, pakai bayar prepaid. Malaysia teruk lah. Malaysia teruk. Itulah ada benda-benda yang aku rindu di Germany. Dia buat jiwa hang jadi bersih, akal hang jadi tak komplain tu. Contoh kalau hang laki bini, datang hang tak nak kerja, hampir pejabat, law tu kat dia bagi duit kan, law tu juga dia cari rumah bagi kan. Tak ada. Aku kalau homeless kan, aku boleh pergi tempat, aku tahu anak aku 2 orang dari sini. Bini aku dah halau aku keluar, aku tak boleh duduk dalam rumah tu dah. According your system, sebelum bercerai, setahun aku tak boleh duduk dalam rumah. So aku nak duduk mana? Okey. Ni ada hotel sana, pergi duduk sana. Dia bayar. Government sana bayar bang. Government sana bayar. Walaupun tax dia tinggi, tak kisahlah, kita nampak dia punya benefit tu. Iyalah. Tu lepas tak ambil, lepas dah ambil rotek lah, lepas tak ambil tu. Lepas tidak, rotek mohon belun tu, mohon belun. Situ semua benda dia belum. jadi orang kata kalau nak tangkap pasal keadaan yang tak adil lah, ya rasuah lah kena. Tapi kalau nak bersemang benda yang tak sepatut ke, lambok barang-barang, harga barang mahal gila di sini. Oh mahal gila. Aku balik main sini aku spend macam ayam kalau nak compare daripada Germany. Germany aku duit sana kan, tak payah tukar duit sini lah, pasal duduk sana. Bila duduk sana nak tukar duit kita apa. So aku spend RM70 seminggu, 70 euro.
Tak payah tukar duduk sini lah pasal yang duduk sana. Ya. Contoh macam RM70 sini lah. Kalau duduk sini kan. Makan 4 orang. Penuh troli tu kalau pergi shopping. 70 euro ya bang, seminggu. Contoh kalau orang duduk Malaysia RM70. Iyalah. 4 orang makan seminggu. Aku balik aku tak boleh buat sini. Aku 3 orang makan ya di kedai. Dah berapa lah. Lebih pada bang, tak boleh 70 seminggu. 50 tahan berapa hari bang? Ya betul. Kali jalan ya. Betul. Tu lah Malaysia. Jadi nak buat macam mana? Nak kata apa? Tak boleh nak kata Tak apa. boleh kata apa. Kami duduk struggle je, duduk ikut je. Nak lari pun tak boleh. Nak lari nak kena jumpa diri. Tak tahu ni macam mana dia buat. Sebab it is structure lah. Structure. Kalau kata masa BN, menteri ni sapu tak ingat, menteri ni sapu tak ingat, kroni sapu, wakil rakyat. Ada masa zaman BN dulu, contoh lah ketirisan style gila-gila di Kedah ke di Penang. Tapi masa di AP pegang audit terbaik Lim Goain. Ya. Mana nak tak muka? Mana nak tak muka? Okey. Audit terbaik Lim Goain. Ekonomi nak meletup sekarang ni Penang. Ya. Satu negeri yang tak ada hutang langsung Penang. So mana nak tak muka? So okey. Apa yang cuba nak cerita di sini, aku duduk negeri bukan Islam di Germany. Tetapi pelarian paling banyak Syria masuk ke Germany tu. Dia batang opi negeri lain. Sebab sistem kemanusiaan mereka bagus. Sistem Human right agama. sedekah dia tak nak sebut sedekah. Aku pun tak erti yang nak sebut bahasa apa. Saya bukan Islam dia kata. Ya. Tapi itu lah. Hang diberi rumah kalau hang tak ada rumah. Hang tak ada duit diberi duit. Aku punya operation ni 42,000 euro. Ni kalau aku kecil manis ni di sana tukar darah tu Oh yo. insurans bayar. Insurans bayar. Kalau macam tahap 17.5 aku kena kan. Di sana immediately tukar darah. Ni mau kena keluar duit ni. Ampun. Memang aku tak faham. Sebenarnya Malaysia punya hasil dahsyat. Yelah bang, sumber banyak lah kita. Sumber banyak. Allah Ta'ala bagi hasil bumi ni tak ada fikir. Hasil bumi kita banyak oh. Tapi disebab itulah masa BN dulu, berapa puluh tahun mereka, tiba-tiba tukar parti baru. Nak kena tampung rumah, tampung bumbung, perbetul shilling, terbetul lantai, jalan masuk. Nak kena buat pergi elok apa semua lagu-lagu ni. Macam Obama itu, dia dapat tukar George Bush. Semua kayu rendah. Aku dah ada Holland masa tu. Aku cakap kat member aku, semua Pak Hitam tu menari seronok. Aku kata, you know what? He's gonna be a shit cleaner. Dia akan cuci George Bush punya taib merata sempat. Kalau nak habis cuci tu, makan masa 2 tahun ke 3 tahun, orang mula cakap dah apa dia ni buat. Iyalah, election kan nak start yang baru. Ni macam kita ni, orang dah mula cakap dah apa parti Dia dah start cakap. Pakatan Harapan dia buat apa. Tapi lepas tak tahu nak kena tampung stay gila-gila macam mana. Buat turun GST bagi orang sengak dengar sedap. Naik pula kono yang benda lain. Ya. Nak kena tampung. Terus nak sampai kata dah tak ada ni, baru nak boleh jalan tak tahu pula no, politician baru pula. Politician lama dah buat duit gila ni, yang baru ni nak buat duit lah. Mula nak cari projek ni itu ini apa semua. Tapi kalau projek sekalipun, kalau dipantau bata apa hangpa pakai, batu apa hangpa pakai, simen apa hangpa pakai, pasir jenis apa hangpa pakai, maka orang nak buat audit tu betul, orang nak selit pun payah. Jadi saya faham bila member kata tengok Pakatan Harapan naik dulu macam tu. Dia lah aku beritahu hang. Kalau aku punya rumah aku bagi kat hang, jalan depan berlubang-lubang, dalam rumah ni tiris merata ceruk. Dan ni nak tanya satu, hang nak betul dalam rumah kan nak betul jalan dulu? Dalam dulu lah.
Hak dalam tu pun berlambak-lambak lagi. Banyak masalah lagi. Dia drugs kan, orang dia kata dah 100 hari pun tak ada apa. Dia lah tengoklah waktu boleh bertinggal macam mana, ekonomi itu ini apa semua. Dan ni nak settle, menteri dah tinggal dah, Perdana Menteri dah tinggal dah, dia tak jadi Perdana Menteri dah. Dia nak kena settle, kita nak kena tengok pula kes berapa juta, berapa ratus ribu. Nak tengok jamin dia keluar pun 3.5. Still go on about money. Kita masih lagi dengar tentang benda tak best yang melibatkan banyak duit. Yalah, dia melibatkan duit juga. Ini baru lepas ni tak kena lagi yang Deputy Minister ni Timbalan Menteri ni, contohlah kita sebut nama ni Zahid Jamuddin, Khairi Jamaluddin, apa ni Hizat, apa Syarizat. Syarizat apa semua, kita tak tahu lagi ada tak ada kes depa. Kalau ada kes depa, kita akan dihidang dengan benda-benda ni je. Dulu corruption, sekarang to clean corruptions. And it all we see dealing with a lot of money. So kita dihidang benda-benda tu je. Bila kita nak dengar kata harga satu perubahan yang pelik. Macam drastik. Contoh dia harga barang turun, barang rumah turun dengan terkejut. Seolah kita dengar kes terkejut berapa ratus juta, berapa ratus ribu. Ni kita nak dengar benda-benda barang rumah terkejut. Bila benda ni nak boleh berlaku? Kadang tak fikir benda ni akan berlaku orang. So para agama jadi bandut. Agamawan duk cerita benda lawak-lawak. Orang pun tak tenang. Budak-budak muda kadang tak ada duit. Jadi roplah. Kita pun kadang-kadang tu kalau tak ada ilmu mengenal Allah, susah. Aku hilang anak itu ini apa semua. Apa bang tu terang sebab ilmu ni je. So kita kena ada satu vitamin pada perasaan, kita kena ada satu vitamin pada akal fikiran. Kita kena ada satu special pill. They do create a lot of pills. STC, Ermin 5, all those for youngster, for budak-budak nak enjoy, nak lupa diri, nak berdengung, nak stone. Now ice baby pula, betul tak? Ice berapa ramai orang Melayu, ketum punya pukulan sampai pucat muka-muka, betul tak? Kalau dia kata bak ubat bagi sihat badan sampai pucat muka-muka, tak kena tak leduk jadi badan. Bila main satu benda jadi addicted. So siapa tahu bagi satu pil yang simple bak mengenal Tuhan, bak mengenal diri, yang awak tak boleh nak kaplah teruk-teruk. Bila kaplah teruk-teruk ya, awak tahu kad pam MPKD mampu biar lebar. So benda-benda macam ni yang kita nak tanya ni, kenapa tak dibagi kat anak muda benda-benda macam ni? Ilmu mengenal Allah, mengenal diri. So this kind of vitamin, this kind of special pill, legalize lah. Benda lain boleh terlepas lagu tu Cuba satu hari legalize. Siapa yang mengajar ilmu mengenal Allah, ajak dia. Betul tak? Buat di masjid. Tak ada masalah. Tapi tak ada, mereka tak mau macam tu. Kalau tak mau buat di masjid sebab orang fekah, buat di rumah, jangan main kacau. Ramai aku budak-budak muda duk cari kan. Dia tahu. Dah takut lah. Takut saya satu mamat main buat gila esok masa duk ceramah. Hentam orang pakai jubah serban buat hang ni yang duk rasa bagus kan. Satu mamat tu bangun tanya apa rukun qalbi ustaz. Ustaz pernah khusyuk dan tawaduk ke? Betul ke ustaz mengenal Tuhan? Kalau ustaz mengenal Tuhan, yang menyembah ni siapa? Yang disembah ni siapa? Kalau ustaz mengenal Tuhan, Da'i Muni ni bukan Da'i Muni, ni Fa'ilun.
Yang dikatakan daimun tidak pernah berhenti walau sesaat pun. Kalau tak pernah berhenti, mana boleh awak menduakan solat awak? Awak nak menyembah siapa? Solat berlaku setiap masa pada satu keadaan. Kalau Zuhur. Lepas tu mana cerita bab gaduh, cerita lah. Pasal Quran tak ada. So kalau dia tengah melakukan daimun, aku tanya satu, kalau hendak tengah main badminton, boleh ambil takraw same time? Ada net ke? Boleh lah, tapi orang tak gila. Ya. Boleh bawa bola takraw satu, bawa raket satu. Boleh, siapa tak boleh? Aku punya pasal ya. Aluk belah sana 3 orang, seorang ibu raket, celah aku. Boleh buat lawak lah, orang gelak lah. Tapi celah aku, nak smash dengan bola takraw pun main. Orang dia kata apa yang mereka ni try nak buat ni, nak bagi viral ke? Bawa raket, bawa bola takraw. Macam mana kalau hang tengah semayang daimun, hang masuk failun? Sebab takluk rukun 13 adalah tertib. Jadi tak mau cakap lah. Aku kadang-kadang benda macam tu. Tapi Kita dah tahu orang tak faham nak buat lagu mana. Okey tak? Kita layan lagu cara orang tak faham. Tapi buat syariah macam mana orang buat nak hujung? Syariah apa? Muhammad 63 bawa ni. Macam mana kita nak hujung? Dah lah dia bawa lagu hang bawa apa? Sebelum dia buat tunjuk tu, dia buat ajak 13 tahun. Sebab apa? Sesungguhnya aku membawa agama Ibrahim dan Musa. Apa dia yang dia buat? Dalam tu Quran beberapa ayat yang baca tadi pun. Cuba baca Al-Kahfi 105. Kita tak ada masalah kalau orang nak smell waktu, mana ada masalah, tak ada masalah. Tak pernah sekali pun kita tak boleh. Wajib tidak boleh tidak. Bagi yang nak buat, bagi yang mampu. Kalau tak mampu, relax. Itulah kebanyakan orang tupu. Ha? Tapi hak tu lah kebanyakan orang tupu. Silap pergi mana? Yang nak terima sedikit je, dia dah cakap. So it's okay lah kalau ramai. Silap sebab benda ni tak dilegalize di Malaysia. Bila ulama-ulama fiqh telah diberi hak, diberi kuasa ya. di dalam mentadbirkan what is right, what is wrong, di dalam mentadbirkan apa yang betul dan apa yang sesat, maka inilah jadi sepatutnya ulama fiqh diberi hak, right untuk bercerita pasal hukum dan hakam di dalam segi fiqh lah. Ulama tasawuf lah. Untuk dia menyuruh masing-masing. Yes, kalau ulama makrifah, kalau para makrifah, nothing to judge lah. Makrifah ni adalah satu agama yang tak ada nak hukum siapa pun. Satu cabang ilmu yang tak ada hukum. Sebab amalan dia adalah takluk basar. Pada yang luak tu, dia melihat tiada yang lain melainkan Allah. Itu yang dikatakan tidak buruk, tak bersuara. Takluk dia basar. Bukan tak buruk, tak bersuara pada ni. Bukan kat qauli. Dekat kalbi dah tentu dah, tak suruh bersembang lah. Memang tak bersuara terus lah. Apa nak dengar? Hang tahu. Ini nak hurai benda-benda macam ni. Dia kena tertib, mengikut, tidak boleh, tidak keluar daripada Al-Quran dan pecahan rukun 13 kalau nak semayang. Yang sifat 20 tak boleh lari. Itu bila mai satu puak Wahabi bagi tahu mereka tak setuju sifat 20. It's not my problem. Their problem. Ya, masalah dia orang ya. It's not my problem. Masalah kita lah. Something might bother them, it doesn't bother me. Betul tak? Hang tak usyuk dan tawaduk dan semayang, bagi hang mampu biar janji aku buat. Okay, go ahead, no problem. Surah ada. Tapi
105 Cuba baca 103. 103. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? Question mark. Iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya, dan itu gugurlah amal-amal mereka. Maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. That's serious shit, man. Scaring to the death. Tapi orang tak peduli, mak dia bagi tahu clear Quran. Nabi yang mana nak clear, terang dia. Amal yang banyak, tapi di akhirat kelak tak terima. Digugurkan kerana mendustai ayat pertemuan dengannya di akhirat kelak. Bermakna pertemuan tu di sini. Itu sebab yang tadi mereka meragu-ragu dengan ayat pertemuan dengan Tuhan tadi. Surah 41 ayat 54. Sebab kalau kita nak tahu semayang, kita kena proses. Jadi bila kita fikir balik, aku tak boleh pi ni benda ni. Tapi apa dia masalah aku yang sebenarnya? Maka ngajilah ilmu mengenal Tuhan dulu. Baik, saya tanya satu. Kalau awak nak jumpa satu orang tu, mudah tak kalau awak kenal dia? Mudah. Kalau kenal, Saya kenal. Kenal je lah bang. tak ada. Mudah tak nak jumpa dia? So, nak bertemu dengan orang kalau anda kenal dah. Han duduk dalam kereta tu, han duduk berhenti kereta, han nampak dalam kedai dia ada tak ada. Walau orang ramai, oh dia duduk ada tu sebelah. Yalah. Dah kenal. Dah kenal. Tapi kalau tak kenal masuk dalam ni, mana satu? Oh ya, okey lah. Try call dia angkat. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Pertemuan, nak bertemu tu kena kenal. Sedangkan dia berserta dengan kamu. So benda-benda macam ni di Malaysia ni aku tak faham je ni. Attitude tahun 1950 lebih kot start. Mula diharam benda-benda ni. 60 masuk zaman agogo, zaman-zaman zaman-zaman twist apa semua ni kan. 70s dah masuk, hippie style, rugged apa semua. Jadi benda-benda ni duk kambuh lah kat ni. Lepas tu main 80s lagu zaman rock pula. Berapa lama? Jaya Boy. Terus duk main masuk lah influence daripada muzik-muzik barat yang menceritakan tentang non-believer. So hari ni bila benda ni duk keluar balik, orang ni rasa apa kot. Tapi kami ada yang tersisa pada tahun 80 ni bapak bawa pergi mengaji. Maka sedikit je lah kumpulan-kumpulan ni. Ayah bawa mengaji, ayah bersembang, orang tak mai. Dia tertutup. Padahal pada tahun 80 tu merata guru mengajar ilmu mengenal Allah, tetapi tak ada internet dan telah tertutup sebab orang menyangka benda ni sesat. Dan mereka tak boleh bela dari mereka. Contoh dia, kalau hang di soal siasat oleh Jakim lah, hang tak puas hati sebab kau soalan hang dia tak jawab. Hang balik hang letak handphone macam ni, hang boleh buat live kot dan orang boleh share. Di situ hang rasa lega sebab hang boleh bela dia hang. Boleh. Orang akan nilai balik. Dan that's bila orang nilai, hang tengok dalam komen ada yang orang hentam aku, ada yang orang support aku. This is tengok pro and contra. Di sini hang nampak ada sahabat yang membela. Ada orang-orang yang duduk nun di sana, pelusuk yang kita tak tahu sedang membela sebab dia ada ini barang. So benda ni naik. Sebab orang kalau tengok suatu apa yang viral, orang dia baca komen. Itu tabiat orang kita. Kadang dia nak gelak, kadang dia hangat hati orang komen macam ni. So bila satu peringkat tu orang tengok, orang komen, orang nilai, bermakna ada orang yang faham, bermakna ada yang orang bela ilmu ni.
Bermakna ada yang orang tak faham juga. Tapi orang yang tak faham ni, dia persoal tentang apa? Tentang gelang, tentang rambut, tentang apa. Ya. So, wipe away, sapu ke tepi. Itu macam ulat. Faham? Sapu ke tepi. Potong bahagian tu buang. Takkan jangan buang terus sampai sebiji buah nangka tu. Betul tak? Korek bahagian ulat tu buang. Bagian lain boleh makan lagi. Bahagian lain elok. Ada buang yang potong-potong. Buang. Sebab bukan banyak mana pun. Betul tak? So, dalam hal ni, kita akan nampak bahawa ilmu ni tengah berkembang dengan with a very own style, dengan cara dia lah. Ustaz Ibu Nizam lagu Nizam, saya lagu saya, Ustaz Lim pula lagu Ustaz Lim. Dan bila sampai ke hampa pula, hampa tak duduk diam. Hampa jadi macam dah masuk satu benda dalam diri hampa yang hampa kata tak boleh jadi ni, aku nak kena cari. Ya, okey bang. Okey. Saya tengok video bang, saya betul macam ni ada benda yang aku nak kena tanya dia ni. Lama sangat abang buat keliru bang ni. Ya. Keliru sangat. Masa macam kosong dalam ni. Nak buat tak buat. Buat nak tahu tak Nak tahu. tahu tak tahu Ha, betul. nak tahu tak tahu. Nak cek sumber, nak tanya kat siapa pun tak tahu siapa. It sounds very sad. Sounded sad to me. Really sad. Itulah bencana pada perasaan yang mereka tak sedar tengah berlaku kat anak muda sekian banyak. Mufti-mufti patut duduk bersidang. Mufti-mufti patut duduk sidang, legalize ilmu Semak 20. Legalize ilmu makrifat. Sepatutnya bang. Tukang masak marah. Tahu tak? Oh, bersih ni. Kita mana tumis bang. Betul bang, memang patut kena legalize benda ni. Kena legalize, kalau tidak susah. Kita nak cakap macam mana benda ni? Saya duk cari benda apa yang tak berhuruf, tak bersorong. Cuba faham. Tengok video banyak kali, ulang kali. Saya buat buku. Ngaji. Aku balik satgi rumah aku ramai. Dari Sungai Petani pun dah ramai orang ada main ngaji. Pasal kami dulu naik motor pergi Pahang. So aku abang kat hampa. Lagi susah nak cari, lagi kuat hampa pegang. Mudah hampa dapat, mungkin mudah hampa lempang. Yalah, mudah dapat, mudah buang lah. Betul. So with all due and respect, hampa ni dah kena panggil dengan dia hampa sendiri. All up to you guys lah. Terserah kat hampa. Sebab aku bukan guru, aku sembang kan. Tapi dengan sembang abang ni lah yang Saya duk buka kami mencari bang. Betul sangat. Yang menarik. Dengan sembang tu lah yang abang kata sembang selesai tu. Saya tengok video abang lama bang daripada tahun 2000 berapa, daripada abang tak rambut panjang. Ya, yang duduk dekat Jerman dengan line. Tak ada apa orang macam merepek. Aku abang benda ni yang paling bawah sekali. Nak sign benda? Sign. Okay. Saya suka. Apa